dari Lawas Sarawak, dan saya telah These two things, no one will stop you. berkhidmat di SK Long Sukang, dan ini merupakan tahun ketiga saya di sini. Melati kuntum tumbuh merata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata awal bismillah pembuka bicara. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tugasan 2 pentaksiran berterusan bagi subjek GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi guru berjiwa pendidik sebagai guru cemerlang. Sebelum kami memulakan perbentangan pada hari yang mulia ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Atirah binti Mak Zain. Saya Nur Ajisma binti Muhammad Yusuf. Saya Nura Najihah binti Muhammad Ainuddin. Itulah tadi ahli kumpulan kami. Jadi, mari kita teruskan semula dengan agenda kita pada hari ini. Sebelum tu kan, saya nak tanyalah anda semua, apa sebenarnya yang anda semua faham tentang guru cemerlang ni? Guru cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. Jadi, anda semua dah tahu kan apa itu guru cemerlang? Jadi, guru cemerlang yang telah ahli kumpulan kami pilih ialah Cikgu Nazmi bin Rusli ataupun di media sosialnya dikenali sebagai Little Chaka. Cikgu Nazmi telah dilahirkan pada tahun 1993 di Lawas, Sarawak. Cikgu Nazmi merupakan keturunan dari Malaysia dan Brunei, di mana bapanya yang berasal daripada Brunei. Cikgu Nazmi juga merupakan lulusan daripada IPG Campus Miri Sarawak, iaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2016 dalam option dasar iaitu Bahasa Inggeris. Beliau telah berada dalam bidang pendidikan iaitu profesi perguruan selama 7 tahun dan kini merupakan penolong kanan hal ehwal murid di SK Sebangang. Beliau telah dilantik sebagai PKM pada tahun 2023 pada bulan 6 tahun lepas. Cikgu Nazmi boleh dikatakan sebagai guru cemerlang kerana beliau telah memenangi beberapa anugerah, iaitu antara anugerah yang dimenanginya ialah Rice Editor Award pada tahun 2021 dan juga Malaysian Teacher Prize pada tahun 2023. Terdapat juga 3 aspirasi guru cemerlang yang disampaikan oleh Cikgu Nazmi sendiri tahu. Pertama ialah memastikan guru-guru senior tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi dan lebih dihargai. Kerana seperti mana yang kita ketahui bahawa guru-guru senior ini kebanyakan mereka tidak pandai menggunakan peralatan IT, membuatkan mereka merasa seperti ketinggalan zaman, sekaligus mematahkan semangat mereka untuk terus mengajar. Secara tidak langsung meningkatkan lagi bilangan guru pencing awal pada setiap tahun. Ini menyebabkan kita kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman. Kedua ialah bekerjasama dengan Cikgu Kafa dan Cikgu Talika untuk menjayakan lagi program. Sebagai bakal guru, kita mestilah tahu bahawa kita hendaklah menarik minat murid-murid untuk belajar sejak mereka daripada tadika lagi, dan kita mestilah mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan walaupun di luar waktu bilik belajar. Demi mewujudkan aspirasi tersebut, Cikgu Nazmi telah mengadakan kelas untuk guru-guru tersebut tentang kaedah pembelajaran dan pengajaran beliau. Ketiga ialah bekerjasama dengan Institut Pengajian Guru Kampus Miri Sarawak supaya dapat memberi gambaran sebenar kepada bakal guru tentang realiti sebenar mengajar di sekolah-sekolah, khususnya sekolah pendalaman. Hal ini bukan untuk menakut-nakutkan bakal guru tersebut, tetapi sebagai persediaan untuk mereka dari segi mental dan juga fizikal, serta melahirkan lagi bakal guru yang berkualiti dan berwibawa. Jadi, itulah 3 aspirasi guru yang dibawakan oleh Cikgu Nazmi sendiri. Baiklah, apa itu aspirasi sistem pendidikan negara? Okey, sistem pendidikan di sesebuah negara tidak
hanya di Malaysia akan mempunyai hala tuju dan matlamat masing-masing untuk dicapai dalam tahun yang telah dinyatakan. Jadi, aspirasi sistem pendidikan negara di Malaysia ada 5, iaitu yang pertama adalah akses, kualiti, kecekapan, equity dan juga perpaduan. Baiklah, kita beralih kepada aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama, iaitu akses kepada kejayaan. Akses kepada kejayaan ni apa pula? Okey, semua murid di semua sekolah akan mendapat pendidikan yang sama berasaskan prinsip pendidikan yang sama. Ini bermaksud semua murid tidak akan tercicir dalam pelajaran maupun akan terkandas dalam pelajaran di mana semua murid berjaya dan hanya beberapa ataupun segelintir pelajar sahaja yang tidak berjaya. Jadi, untuk membendung masalah itu daripada berlaku, maka akses kepada kejayaan menjadi aspirasi utama sistem pendidikan negara kita, iaitu murid akan memenuhi standard minimum iaitu lulus mata pelajaran teras. Bagaimanakah Cikgu Nazmi ni nak menerapkan aspirasi sistem pendidikan negara untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sentiasa menarik dan murid tidak merasa bosan? Yang pertama, Cikgu Nazmi menganalisis keupayaan dan pengetahuan setiap murid, di mana tahap keupayaan fikiran murid-murid ini berbeza. Jadi, sebelum Cikgu Nazmi nak memulakan suatu pengajaran di dalam kelas, beliau akan menganalisis terlebih dahulu kriteria ataupun tingkat pemahaman setiap murid bagi membolehkan beliau untuk melanjutkan ke langkah yang seterusnya untuk memastikan apa yang diajar oleh beliau itu dapat difahami dengan baik oleh setiap murid. Yang kedua, kaedah yang digunakan oleh Cikgu Nazmi ialah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bagaimana Cikgu Nazmi menggunakan bahan bantu mengajar BBM yang berkesan dan menarik. Okey, Cikgu Nazmi ni dia konsepnya membawa dunia luar masuk ke dalam bilik darjah, di mana Cikgu Nazmi ni faham setelah menganalisis tingkat pengetahuan murid-murid, Cikgu Nazmi cuba untuk membuat penyelesaian bagaimana untuk mengajar murid-murid untuk sentiasa faham dan tidak merasa bosan di dalam kelas mereka. Dengan itu, Cikgu Nazmi telah membuat satu bahan bantu mengajar yang sangat menarik, di mana Cikgu Nazmi membawa pantai ke dalam kelas. Cikgu Nazmi membina sendiri sebuah pantai supaya murid itu sentiasa murid itu dapat memahami sendiri, dapat merasai sendiri pengalaman berada di pantai. Baiklah, selain daripada itu, Cikgu Nazmi juga membuat bahan bantu mengajar yang berbentuk kapal terbang, tiket bas dan sebagainya. Disebabkan Cikgu Nazmi ini mengajar di sekolah pedalaman, jadi Cikgu Nazmi ini mengambil inisiatif dan telah memahami bahawa murid-murid beliau ni tidak pernah keluar daripada kawasan pedalaman, iaitu kawasan bandar. Jadi mereka tidak tahu bagaimana suasana pantai, bagaimana nak naik bas, bagaimana rupa tiket bas ataupun teksi, menyebabkan Cikgu Nazmi terfikir untuk menubuhkan satu pantai, satu tiket dan satu suasana mereka berada di dalam bas. Yang ketiga, Cikgu Nazmi menggunakan usaha yang tekad untuk mengelakkan berlaku keciciran murid. Baiklah, melakukan kaedah penghantaran modul pembelajaran dari rumah ke rumah di 13 buah kampung pada musim COVID-19 yang melibatkan 111 orang murid di kawasan pedalaman. Bagi mengatasi masalah keciciran murid ini, Cikgu Nazmi telah mengambil inisiatif untuk membuat penghantaran modul pengajaran dari rumah ke rumah. Daripada awal lagi, Cikgu Nazmi ini tidak tahu atau tidak memahami selok-belok di kawasan pedalaman tersebut maupun mengenali setiap rumah bagi setiap orang muridnya. Jadi, disebabkan oleh itu, beliau telah mendapat bantuan daripada ketua kampung dan akhirnya beliau berjaya menghantar modul pengajaran dan pembelajaran ke setiap rumah murid. Dan disebabkan oleh itu, masa untuk sampai ke setiap rumah murid itu mengambil masa selama 6 jam, di mana Cikgu Nazmi perlu melalui jalan-jalan balak, kawasan yang penuh dengan hutan, semak samun yang sangat tebal. Baiklah,
Yang keempat, Cikgu Nazmi ni mengatasi diskriminasi yang melibatkan guru. Di kawasan pedalaman, Cikgu Nazmi telah menyatakan diskriminasi yang amat teruk berlaku antara guru dan murid di sekolah pedalaman, di mana guru ni tidak bermotivasi untuk mengajar murid-murid di sekolah pedalaman kerana fikiran mereka kenapa nak mengajar murid-murid sedangkan dah tahu mereka tidak akan berjaya. Jadi, untuk menghapuskan fikiran seperti itu, Cikgu Nazmi cuba untuk mencari usaha ataupun langkah bagi mengatasi diskriminasi antara guru dan murid kerana sekiranya guru tidak bermotivasi di dalam kelas, ini secara tidak langsung akan mempengaruhi keterminatan murid dalam belajar dalam kelas bersama-sama dengan guru. Aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Apa itu kualiti standard antarabangsa ya? Baik, kualiti standard antarabangsa ialah dengan memperoleh pendidikan berkualiti setanding dengan pendidikan berprestij ataupun berpendidikan tinggi yang lain berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Okey, bagaimana Cikgu Nazmi ni nak memenuhi kualiti standard antarabangsa ni? Dengan cara Cikgu Nazmi ni membuat penubuhan kelab filem iaitu filem pendek. Okey, kelab filem pendek ni Cikgu Nazmi ni telah menubuhkan adalah bermotifkan menggalakkan keupayaan pemikiran kritis dan kompleks murid dalam proses pembelajaran, di mana setiap murid digalakkan untuk menulis satu skrip drama ataupun filem pendek untuk mereka masukkan ke dalam filem, dan hal ini secara langsung akan mempengaruhi pemikiran ataupun tingkat pemahaman murid secara lebih kritis, dan murid akan lebih cuba untuk menggunakan pemikiran kognitif mereka untuk membina ayat dalam membina sebuah drama yang menarik. Aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga iaitu ikuti untuk semua murid. Okey, ikuti untuk semua murid kita tahu hak sama rata, betul? Okey, ikuti untuk semua murid sebenarnya bermaksud memastikan sistem pendidikan pada tahap yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira etnik, bangsa, kaum ataupun latar belakang sosioekonomi dan merapatkan jurang. Yang kedua, untuk memastikan equity ni dapat dicapai, perlulah dipastikan semua murid ini mendapat hak dan equity yang sama. Mendapat hak dan equity yang sama tu macam mana? Iaitu dengan mendapat pendidikan yang sama, tidak kira murid di pedalaman ataupun di bandar. Bagaimanakah Cikgu Nazmi ni nak menerapkan equity untuk memastikan hak equity ni disamaratakan? Yang pertama, seperti yang saya telah beritahu tadi, mengatasi diskriminasi yang melibatkan guru, di mana Cikgu Nazmi ini mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah yang berlaku di kawasan pedalaman sepanjang berada di sekolah yang beliau ajar yang melibatkan hal ehwal murid. Cikgu Nazmi ini berpendapat bahawa tingkah laku dan cara seseorang guru mengajar berkait rapat dengan minat dan perhatian murid untuk belajar. Kerana sekiranya guru tidak bermotivasi, murid juga tidak akan bermotivasi. Aspirasi sistem pendidikan negara kita yang keempat iaitu memupuk perpaduan. Seperti yang kita tahu, perpaduan bermaksud penyatu paduan antara setiap kaum di sebuah negara. Baiklah, bagaimanakah langkah dan cara kerajaan negara kita mengatasi ataupun memupuk perpaduan dalam semua rakyat negara tanpa mengira kaum, etnik di dalam sistem pendidikan negara kita ni? Baiklah, yang pertama, mewujudkan dan menghargai perpaduan dalam kepelbagaian kaum yang ada dan mengutamakan keterangkuman sosial yang baik. Yang kedua, mewujudkan interaksi dalam kalangan murid-murid supaya saling memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian semasa belajar. Baiklah, bagaimana Cikgu Nazmi nak menyatupadukan semua murid beliau untuk sentiasa belajar bekerjasama dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan sangat lancar dan baik. Okey, Cikgu Nazmi ni telah menggalakkan keterlibatan murid sepenuhnya di dalam kelas. Bagaimana? Yang pertama,
Cikgu Nazmi telah mewujudkan satu PDP pengajaran dan pembelajaran di mana murid perlu bekerjasama sebagai satu pasukan dan bergerak sebagai pasukan yang utuh. Okey, dalam bahan pengajaran dan pembelajaran Cikgu Nazmi ni dah banyak sangat inisiatif yang dilakukan oleh cikgu, dah banyak sangat kreativiti ataupun sikap inovatif yang diterapkan oleh guru ke dalam bahan pengajaran. Jadi seperti kita tahu, bahan pengajaran ni memerlukan kerjasama antara setiap murid di dalam kelas supaya proses pengajaran tu berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana Cikgu Nazmi menggunakan bahan bantu mengajar sebagai aspek utama yang perlu ditekankan untuk menyatupadukan semua belajar di dalam sekolah. Dan sekarang kita beralih kepada aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir, iaitu yang kelima, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Macam mana itu pula ya? Baik, pelaksanaan berkecakapan tinggi ini bermaksud elemen kecakapan untuk memastikan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Maksudnya macam mana? Baiklah, saya akan bagi contoh. Cikgu Nazmi ni telah meningkatkan penglibatan murid untuk menulis skrip cerita atau filem dalam kelab Filpen yang telah ditubuhkan di sekolah yang Cikgu Nazmi mengajar. Okey, penubuhan kelab Filpen ni adalah untuk memberi pendedahan kepada murid dalam menghasilkan satu hasil rentetan ayat atau karangan yang menepati ciri-ciri wacana yang berkesan. Baiklah, untuk menubuhkan kelab Filpen ni memerlukan dana ataupun kos yang pastinya. Dan bagi memastikan sesuatu usaha ataupun inisiatif itu mencapai matlamat ataupun objektifnya, Cikgu Nazmi ni telah menggunakan kaedah yang sangat menarik di mana murid itu sendiri didedahkan untuk membuat satu ayat ataupun satu skrip drama untuk diadaptasikan ke dalam sebuah bentuk filem ataupun video. Jadi kita pergi kepada implikasi guru berjiwa pendidik sebagai guru cinta. Jadi apabila Cikgu Nazmi telah menjiwai dia punya profession perguruan, jadi secara tidak langsung beliau telah menjadi guru cemerlang, iaitu dengan membawa beberapa inisiatif, membawa beberapa pembaharuan di dalam kelas. Jadi Cikgu Nazmi telah menubuhkan ataupun telah mengasaskan kelab Filpen, iaitu filem pendek yang telah dilakukan oleh murid-murid yang sendiri. Yang kedua, Cikgu Nazmi juga telah membuat pembelajaran abad ke-21 ataupun ringkasannya disebut sebagai PAK 21, di mana PAK 21 ini ialah pembelajaran untuk menarik minat murid-murid dalam pembelajaran di dalam kelas. Okey, baiklah, kita pergi kepada kelab Filpen terlebih dahulu. Kelab Filpen ataupun disebut sebagai filem pendek merupakan filem pendek seram yang telah dilakonkan oleh murid-murid Cikgu Nazmi itu sendiri. Jadi ceritanya daripada cerita yang Cikgu Nazmi bagi tahu, asalnya kenapa kelab Filpen ini ditubuhkan adalah kerana Cikgu Nazmi ingin membantu murid-muridnya untuk datang ke sekolah. Hal ini kerana di tempat Cikgu Nazmi mengajar merupakan kawasan yang selalu banjir kerana ia merupakan kawasan yang berhampiran dengan sungai. Jadi Cikgu Nazmi berinisiatif ingin membeli bot untuk mengambil setiap muridnya dari rumah untuk ke sekolah. Jadi Cikgu Nazmi telah menubuhkan kelab Filpen ini. Kelab Filpen ini di mana filem seram pendek yang dilakukan oleh murid-muridnya telah dijual di pasar malam dengan harga RM5 dengan menggunakan barcode, itu di mana Cikgu Nazmi dan murid-muridnya menjual barcode kepada penduduk-penduduk di situ. Hasil jualan mereka, Cikgu Nazmi dan murid-muridnya memperoleh sekitar RM2,000 dalam seminggu. Jadi secara tidak sengaja dengan apabila Cikgu Nazmi ini telah mengasaskan
Kelab Filipin ini, cerita seram ini telah terpilih di peringkat global, peringkat antarabangsa, iaitu di Amerika Syarikat, iaitu di Amerika Syarikat dan juga Portugal. Jadi di sini kita boleh tengok, kita boleh lihat yang Cikgu Nazmi mampu bersaing di peringkat global, di peringkat antarabangsa. Di sini kita boleh tengok bahawa ia sejajar dengan apa yang PPM inginkan. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21. Okey, PAK 21 ini di mana boleh dikatakan di mana PAK 21 ini Cikgu Nazmi membawa dunia luar ke dalam kelas. Iaitu ini kerana Cikgu Nazmi telah mendapati bahawa murid-muridnya tidak mampu untuk menulis karangan. Ini bukan kerana mereka tidak pandai, tapi kerana mereka tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai pengetahuan tentang dunia luar. Jadi Cikgu Nazmi cuba membawa dunia luar ke dalam kelas untuk memberikan pengalaman supaya murid-murid mereka merasai macam mana kehidupan di luar. Jadinya kaedah PAK 21 ini merupakan kaedah yang dibuat daripada bahan-bahan alat sekitar seperti kotak ataupun plastik. Jadi Cikgu Nazmi telah membuat simulasi pantai di dalam kelas. Itu antara simulasi yang telah dibawanya, iaitu apabila Cikgu Nazmi dia membawa pantai di dalam kelas, secara tidak langsung murid-muridnya akan berpakaian seperti mereka berada di pantai. Jadi murid-muridnya akan memakai baju di pantai macam baju Hawaii, topi yang sedemikian. Antara simulasi lain yang telah dibawa oleh Cikgu Nazmi adalah Cikgu Nazmi telah membuat kereta api di dalam kelas, membuat hospital. Itu antara simulasi, antara inisiatif yang Cikgu Nazmi cuba bawa di dalam kelas untuk menarik minat murid-muridnya dan untuk memberikan pengalaman kepada murid-muridnya. Jadi PAK 21 ini tercetus kerana Cikgu Nazmi ini mendapat inspirasi daripada komik X-Men, iaitu di mana Cikgu Nazmi terinspirasi daripada Profesor X yang melatih, yang mengajar murid-murid yang luar biasa, yang orang kata, dengan kata lainnya disebut sebagai mutant dalam cerita ini. Okay, murid-murid mutant ini merupakan murid yang mempunyai kebolehan yang lain daripada manusia yang normal. Jadi murid-murid mutant ini mereka ini diasingkan daripada murid-murid biasa. Di sini kita boleh lihat bahawa terjadinya diskriminasi di mana murid-murid biasa diasingkan daripada murid-murid yang diasingkan dengan murid-murid yang luar biasa. Okay, jadi Profesor X ini dia telah menubuhkan satu sekolah khas untuk mengajar murid-murid yang mempunyai kebolehan luar biasa ini, iaitu Profesor X ini dia telah membawa dunia luar di dalam kelas mereka. Kerana murid-murid mutant ni tidak dapat untuk pergi ke dunia luar, jadi Profesor X ini membawa dunia itu ke dalam kelas. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa persamaan Cikgu Nazmi dengan Profesor X ini, Cikgu Nazmi ini berupaya untuk membantu memberikan pengalaman dan membantu murid-muridnya supaya lebih terdedah dengan dunia luar. Jadi dari kaedah pembelajaran 21 ini, Cikgu Nazmi telah memenangi anugerah Malaysian Teacher Prize pada tahun 2023. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa apabila seseorang guru itu, iaitu Cikgu Nazmi, apabila beliau telah mendalami profesi perguruan secara tidak langsung, di sini kita boleh lihat bahawa Cikgu Nazmi ini mencuba berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu pelajarnya supaya dapat berfikir dengan lebih kreatif, berfikir
berfikir lebih tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas akan lebih menarik dan murid akan lebih memahami tentang sesuatu topik yang telah diajarkan. Baiklah, saya sudahi perbincangan kami pada hari ini dengan serangkapan tu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.